الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, so macam biasalah tolonglah bersedia dengan pensel ke, pen ke, kalkulator, buku teks, buku modul. Kadang kan cikgu guna rujukan buku teks Sebab untuk tajuk ni buku modul awak sangat-sangat simplified version. Tak aci sikit. Okey, semalam kita dah pergi kepada melukis garis lurus, drawing straight line and identify the region for a given inequalities. So cikgu harap masih ingat lah kat mana regionnya bentuk smiley semalam tu. Okay, XY atas bawah, kalau equation Y atas bawah, equation X kiri kanan region. So untuk yang lain-lain sebenarnya hari ni semua hari ni form inequalities, lepas tu draw straight line tu dah buat semalam dan shade the region that satisfy each inequality. So hari ni sebenarnya kita akan ambil yang semalam lagi, cuma tambah sikit je. Tambah sikit, tapi kalau tak faham yang semalam susah lah nak buat. Okay, so hari ni kita masuk system of linear inequalities into variables. Kalau sebelum ni semalam kita belajar inequality sahaja, tak ada sistem so linear inequalities ni kita dah belajar lah semalam ni. Tapi kalau yang sistem ni, apa dia sistem tu maksudnya? Apa agaknya? Siapa-siapa nak respon? Tajuknya dia tambah je system of linear inequalities. Awal-awal tu linear inequalities je, sekarang dia tambah sistem. Apa maksudnya agaknya? Ada sesiapa yang ada idea? Yang terfikir? Dia ada sistem. Ada sistem okey. Apa maksud sistem sebenarnya? Sistem apa dalam ayat lain? Sistem pemerintahan contohnya kan. Sistem apa lagi banyaklah sistem dalam dunia ni kan. Apa maksud dia sebenarnya? Okay, aku siap Google lagi tahu cari perkataan sistem tu maksud dia apa. Okay, so sistem ni kalau daripada segi maksud bahasanya lah dia a set of things working together as part of a mechanism or an interconnecting network. So ataupun a complex whole. So dia macam sebenarnya beberapa benda lah senang cerita kerja bersama-sama. So dalam kita punya tajuk ni dia sebenarnya simply means several inequalities combined together, and then kita akan, sebab kita akan lukis dan kita akan shading. So maksudnya kita bukan lukis and shading satu linear inequality sahaja. Kita akan shading a few or several inequalities at once. So dia ada common region yang akan menjadi jawapan akhir. Okay. So macam ni contohnya kita akan jumpa beberapa linear inequalities dan dia minta awak shade the region that satisfy. Maksudnya there is only one region that satisfy those three inequalities. Slide cikgu jalankan.
Jalan. Jalan kan? Okey. So sekarang ni cikgu harap korang boleh nampak lah graf tu dengan jelas. Ada 3 garisan sebenarnya warna biru. Garisan tu sebenarnya mewakili setiap inequalities tu. Cikgu dah lukiskan. So for the first inequalities tu, y greater and less than 7. So dia punya line dia cikgu dah buat dah, y equal to 7 dekat situ. Dan kemudian y greater and less than, greater than negative x pun cikgu dah buat dia punya equation, y equal to negative x. Kemudian y greater than 3x plus 7 pun dah ada dah line dia, y 3x plus 7. So kat sini cikgu rasa macam cikgu lupa nak buat dia punya atas bawah dia, tak apalah So kalau untuk equation pertama, y less than and equal tu kan, kita punya garisan dia memang dah betul solid dah. So kat mana kita nak shade, atas ke bawah? Untuk nombor 1 ni. Bawah. Apa, atas ke bawah? Atas. Bawah sebab less than 7. So kita akan shade bawah. So untuk yang cari one common region ni, kita tak boleh shade terus. Kita akan shade kecil-kecil dulu, sikit-sikit, tanda sikit-sikit je dulu. Mini shade lah cikgu panggil cikgu panggil mini dulu. Kita buat kecil-kecil dulu sebab bila kita dah tengok semua barulah kita tahu apakah region, yang manakah region yang akan kita lorekkan akhirnya. So yang kedua, equation kedua, ke atas ke bawah? Greater than negative x tu. Garisan dia pun tengok putus-putus sebab dia tak ada tanda equal. Atas ke bawah? Atas. Greater than, so atas so kat atas tu lah. Okay, atas pun kena betul lah kat situ atas tu. Dan kita tak shading sepenuhnya lagi, mini shade dulu. Kemudian last but not least, atas ke bawah? Atas. Atas, betul. So kat sini sebenarnya kawasan mana yang memuaskan kesemua ketaksamaan tu? Adakah yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Atau yang kelima? 5. Kenapa yang kelima? Sebab semua kena. Betul, lorekan kita kena pada semua sisinya kan. Dia akan akhir sekali lorekan kita adalah yang tengah-tengah tu sahaja. Okay, itulah maksudnya kita shade the region that satisfy the inequalities, atau ini adalah sistem inequalities. Okay, boleh pergi? Boleh. Baik, okay. Jadi soalan ni, soalan ni yang kedua ni memang standard soalan shading ni lah Dia ada dalam buku teks ni sebenarnya cikgu ambil. Kalau tak silap lah buku teks ni. Dia bagi satu line atau 2 line saja. Sebab soalan dia kata shade the region that satisfy the following inequalities kan. So inequalities yang dia bagi tu ada berapa? 1, 2, 3 kan? Ada 3 betul tak? Pertama, kedua dan ketiga. Tapi yang dilukis cuma 1. So kat sini akan gunalah awak punya skill yang sebelum ni, iaitu drawing the straight line. So sekarang equation ada 3, dia baru lukis 1. Yang dia dah lukis adalah yang 2y 3x ni. 2y less than and equal to 3x. So awak kena lukis x equal to 4 dan y equal to 0. So kat mana x sama dengan 4? Kat mana x sama dengan 4? Pasti x ke pasti y? Garis menegak dekat 4. Garis menegak dekat paksi x dia menegak dekat ini y0 dulu cikgu buat, alamak tak apalah. Okay, so ni y0 dan ini x4 So x4 garisan menegak, dan kita kena ingat garisan ni mesti putus-putus sebab dia tak ada simbol equal. Y sama dengan kosong kat situlah. Dia mesti potong paksi y dekat kosong. So sebenarnya y kosong di atas paksi x. Dan bila kita shading, mini shade dulu.
Less than kat bawah, untuk X less than belah kiri dan Y greater than belah atas. So yang sama, yang commonnya adalah apa, senanglah kita nampak inside the triangle tu kan. Yes. Dia sebenarnya key dia memang triangle je dalam tu So kat sini itulah jawapan dia. Okay, kita loreklah satu tempat tu je. Okay, jawapan lain kena padam tau. Awak tak boleh tinggalkan macam tu. So sebab itulah kalau macam awak tak payah mini shade pun, awak bayangkan je pun dah boleh dah. Dah okey dah. Tak payah. Sebab nanti kena padam balik. So yang kedua, ni pun sama. Dia bagi incomplete punya drawing. Awak kena siapkan dulu drawing tersebut. So drawing yang dah siap adalah yang pertama ni je yang dah siap. Yang Y equal to 4 belum ada. So cikgu buatkanlah sebab ni garisan yang senang Garisan putus-putus, garisan mesti putus-putus sebab dia tak ada equal. Yang kedua pun sama. Garisannya putus-putus sebab tak ada equal. Kemudian kita shading lah ni pun sama, boleh nampak lah sebenarnya dalam triangle tu Ni cikgu laju je tau. Sebab nanti korang ada banyak kerja nak buat. Okay, itulah dia punya shading dia. Boleh follow tak? Boleh. Boleh okay. So, lepas kita tahu nak shading macam mana, nak lukis macam mana tu untuk sistem inequalities. Jadi, the next step tu nanti kita akan diberikan satu masalah tau. Masalah ayat lah. Dia bagi ayat-ayat tapi kita yang kena keluarkan inequalities tu. Dan ayat-ayat tu akan menggunakan perkataan yang macam dalam jadual ni. Jadual ni cikgu ambil daripada buku teks. Yang cikgu rasa sangat-sangat helpful lah. Buku teks sebenarnya lengkap. Cuma cikgu pening banyak sangat maklumat. Tapi sebenarnya penting, semua penting. Cuma dia serabut sikit. Okay, cuba tengok muka surat berapa lah. 1 chapter 6 kan. Dia permulaan sistem of inequalities tu. Muka surat 165. Betul Huda 165. Okay, so kat sini dia dah bagi dah bila dia kata greater than X maksudnya simbolnya yang itu. Less than simbolnya itu. Yang tu basic tapi dia kata macam at least. At least tu maksudnya apa? So simbol dia apa? At most apa maksudnya dan simbolnya macam mana? Maximum apa? Minimum apa? Okay, sum of X and Y. Macam mana simbol dia? So kalau awak boleh faham dia punya ayat dan tukar kepada simbol dengan baik, insya-Allah tak ada masalah lah sebenarnya untuk buat. So kat sini cikgu pergi kepada buku teks awak kejap sebenarnya cikgu nak buat animation dekat sini ni. Tapi aku pergi lupa katnya. So kalau awak tengok muka ni soalan buku teks Mr. Timothy ni kat mana aku jumpa lah. Tapi daripada buku teks lah soalannya. Soal buku awak tu, buku modul awak tu tak aci lah, dia simple sangat penerangan dia. Muka surat 175. Soalan ni daripada buku teks awak muka surat 175. Okay, Mr. Timothy. So kalau awak punya handphone tu kecil, dia punya skrin tak nampak, silalah rujuk muka surat 175. Okay. Okay, bacalah dulu. So macam ni lah dia bagi situasi Mrs. Timothy wants to buy X donut, X curry puff to be donated, sekian-sekian. Lepas tu dia bagilah ayat-ayat. Dia macam tak ada benda yang kita nak buat kalau awak tak baca So bacalah. Baca dulu. Dan tadi jawapannya sebenarnya dah ter-reveal dah tadi. Kalau awak dapat nampak, boleh sempat salinlah. Tulislah dekat buku teks awak tu Contenglah sikit pakai pensel. Okay, step pertama ni sangat penting sebab kalau kau tak dapat buat yang pertama A ni,
BC tu memang confirm tak boleh buat lah. Soalan ni total dia cikgu rasa dalam 9 atau 10 markah. Okay, dah siap baca? Baca perenggan pertama je. A, B, C tak payah baca dulu. Baca situasi je dulu. Dah baca dah? Okay, so dari mana ayat matematik yang awak boleh keluarkan? Dari ayat yang mana? Okay, pertama sekali mesti guna dia kata other than x greater and equal to 0 and y greater and equal to 0, sebab memang itulah memang syarat inequalities pun. Kalau x dengan y itu negatif, dia tak ada sebab soalan ni jarang ada negatif. Soalan-soalan pasal keuntungan, pasal duit ni kan. Okay, so dia bagi tahu total number of both types of pastries is at most 150. So kalau awak rujuk balik buku teks tadi, muka surat 165 tu kan, ayat at most tu maksudnya dia punya simbol adalah macam mana. Sebab paling banyak 150, jadi dia mesti tak boleh lebih kan. So dia punya simbol less and equal to 150. Kemudian second inequalities pula, dia bagi donut is at least twice the number of curry puffs. So at least pun at least ni berbezalah dengan yang tadi Kalau tadi at most, yang ni at least. So kalau kat sini at least paling sikit, jadi dia boleh jadi banyak-banyak dan banyak lagi. So dia jadi greater or equal to Kemudian bila kita dah diberikan, kita dah berikan jawapan yang betul dekat A, barulah sebenarnya kita boleh buat B. So kat sini soalan macam ni agak orang kata macam kau salah satu ke salah semua lah, senang ceritanya. Salah satu salah habis semua. So kat sini untuk soalan macam ni dia takkan bagi apa-apa bantuan maksudnya dia takkan bagi skala, dia takkan bagi apa-apa pun. Dia suruh je awak lukis dan lorek. Okay. So macam mana kita nak lukis tu, mesti awak pandai lukis graf lah, senang ceritanya So kat sini yang persamaan A tadi kita dah jumpa dah. Yang B dia suruh lukis and lorekkan region. So kita kena lukislah dua equation ni. Dan lukis tu macam yang cikgu ajar semalam, kita mesti guna 2 points. Kalau cikgu selalu fikir untuk kita lukis straight line, tengok dia punya intercept. Tapi kalau awak selesa dengan nilai yang lain, sebab yang ni kan sebenarnya cikgu cakap kalau nak pilih nilai X, pilih yang reasonable kan. So reasonable tu bagi cikgu salah satunya adalah X intercept dengan Y intercept. So kat sini cikgu ambil Y intercept X0, so Y 150 dan X 150 Y0. Okay. Kalau awak nak ambil nilai yang lebih kecil pun boleh, tapi nanti graf awak akan jadi agak besar. Tapi kalau awak guna kertas graf biasa sebenarnya muat je. Yang ni cikgu guna kertas graf yang tak lengkap sebenarnya tapi ni je yang ada. So bolehlah nampak sikit-sikit. Tapi kalau guna kertas graf betul, boleh. Awak nak guna nilai yang lain selain daripada intercept pun boleh. Okay, so kat sini bila kita buat untuk yang kedua pula pun sama, cikgu ambil je any reasonable values yang within 150 Tadi sebab cikgu punya maximum value tu 150 kan, dia punya intercept. So nilai X dengan Y tu cikgu fikir apa-apa nilai yang bawah 150 yang tak dapat nombor perpuluhan. Tapi kalau dapat nombor perpuluhan sebenarnya it's okay, boleh juga sebab awak punya kertas graf tu dah tepat. Kalau cikgu memang kertas graf cikgu ni tak tepat, so cikgu ambil nombor yang kalau boleh tak ada decimal lah. Okay, jadi kat sini bila dah dapat dua kotak ni, kita kena plot 150, 0150 kat situ, kemudian 1500 kat situ. Ini garisan yang pertama, okay.
Untuk garisan yang kedua 100 dengan 50 kat situ. Kemudian kosong-kosong dan garis. Ni cikgu lupa lah nak label equation pertama dan equation kedua ni. So equation pertama dia punya region dia adalah dekat bawah sebab di equation y. So y sama dengan apa? So dia dekat bawah dekat situlah yang ni sebenarnya patutnya cikgu buat mini shading tapi tak apalah, cikgu nak tunjuk je. Kemudian untuk x greater than 2y sebab depan dia x, so kita kena tengok kiri ke kanan Kalau greater maksudnya ke kanan lah so kat sini kita akan lorekkan dekat situ. So kita punya common region sebenarnya dekat bawah tu kan. Okay, dekat tinggal satu je sebenarnya kat situ je. Itu adalah common regionnya. So itu je lah yang patutnya awak lorekkan. Ada soalan tak untuk yang B? Kalau tengok nampak macam senang, nanti kau buat susah. Okay, ada soalan tak? Nak tanya tak? Tak ada? Tak. Tak ada Okay, jelas So cikgu sambung terus ni. So yang B dah settle, insyaAllah kalau awak lukis dengan betul, lorek dengan betul, dapatlah full mark 3 ke 4 markah macam tu lah So untuk yang C, yang ni susah sikit sebab dia melibatkan how you read the graph macam mana awak baca graph, awak pandai tak baca graph macam tu. So dia kata sebab dalam buku awak dia tak ada pun ajar macam mana nak baca graph. Yang ini berdasarkan kita punya pengetahuan saja. So daripada graph, from the graph, determine the maximum number of curry puff purchase. Maximum number of curry puff purchase. Curry puff dengan donut yang purchase tu adalah within the red area bawah ni tau. Sebenarnya. So nilai curry puff ataupun donut tu semua dekat area merah ni. So which one or which values indicate the maximum number of curry puff? Kat mana sebenarnya yang indicate the maximum number of curry puff? Awak rasa kat mana? Clue dia dekat bucu. Bucu mana? Atas, bawah, kiri, kanan. Siapa ada insting Ada tak? Tiada. Tak ada langsung perasaan, ya Allah. So maximum number curry puff duduk dekat mana? Paksi X ke paksi Y? Curry puff duduk dekat paksi X ke paksi Y? Paksi Y. Paksi Y. So values paksi Y yang paling tinggi dekat red area tu dekat mana? The intersection point ni kan? Betul tak? Yang tengah-tengah atas tu. So maximum value tu sebenarnya kat situ. Dekat intersection yang antara dua line tu. So kat situ sebenarnya itu adalah the maximum value of curry puff. So awak tengok dia punya values tu dekat paksi Y lah. So paksi Y dekat line yang maximum value tu berapa kat situ So kita dapatlah tahu nilai dia sebenarnya kat situ 50. Daripada graf tau, yang ni awak tak boleh kira. So daripada graf awak, kalau graf awak kata 49 lah. Dia macam adalah value yang dia akan ambil kira. Mungkin 49 boleh ataupun 51 boleh, plus minus So paling tepat 50. Jadi yang kedua pula, dia tanya pasal minimum and maximum number of donuts that Mr. Timothy can buy if he buys 25 curry puff. Sekarang dia bagi nilai curry puff. Awak kena tahu maximum and minimum number. So the magic of graph yang kita lukis ni sekarang ni sebenarnya lies so many information yang kadang-kadang awak tak perasan pun. So kita nak cari berapa minimum dan maximum number of donut yang kita boleh dapat kalau kita beli 25 biji curry puff. Okay. So 25 biji curry puff, again dia dekat paksi Y. So kalau kita buat satu garisan dekat paksi Y, okay,
Dekat paksi Y 25, let's say lah dekat situ kan. Kecil sangat pula cikgu punya garisan. Tapi nampak tak, dia ada intersection dengan garisan yang red area. Nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak. Okay, garisan biru yang bawah tu dia adalah Y25. So dia intersect dengan two parts di red area, which is dekat situ dengan dekat situ. Itu adalah nilai ataupun bilangan donat yang boleh dibeli. Okay, minimumnya adalah yang belah kiri tu, yang paling sikit tu, kat situ X50, dan yang maksimumnya adalah X125. Itulah maksudnya sebenarnya. Minimum donat dia 50, tapi maksimum yang dia boleh beli adalah 125. Magic kan? Korang tak rasa kagum ke dengan graf ni? Kalau cikgu sangat kagum dengan graf ni sebab dia boleh ada macam-macam maklumat matematik lah. Kalau matematik, kalau macam yang lain tu tak tahulah bacaan-bacaan apa je, tak tahulah pun. Pergerakan mungkin kot, zarah. So untuk yang ini, untuk soalan buku teks tak banyak, buku modul cikgu tak pasti sebab dia satu je soalan pasal benda ni. Aku tak tahu nak tunjuk banyak-banyak macam mana. Kau tunjuk banyak sekarang habislah soalannya. So cikgu tunjuk satu ni je tau. Kalau korang tak faham ataupun ada apa-apa yang menjadi persoalan nanti di kemudian hari, tolong bagi tahu. So modul awak memang satu je soalan dia letak pasal system of linear inequalities ni. Oh ada dua belakang sekali ada satu lagi. Okay, dan dia dah buat paksi awak punya soalan ni. So kalau dia dah buat paksi lebih senang lah. Okay, soalan awak dah ada paksi dah. So patutnya lebih senang. InsyaAllah. Okay, ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okay. So dah habis tajuk ni sebenarnya dah. Dia sangat pendek tapi it requires a lot of practice sebenarnya. Kalau awak tak try buat sendiri, okay, nescaya bila exam nanti memang tak dapat buat lah. Awak kena try buat sendiri. So sekarang ni kat rumah, mungkin banyak masa ataupun mungkin sebenarnya masa tu terlalu banyak sampai tak tahu nak buat apa. Buatlah kerja-kerja yang cikgu awak bagi sebetul-betulnya, okay. So sekarang ni homework untuk weekend ini ada dah cikgu tulis dekat slide tu. Daripada 68 sampai 78 ni. Ada 10 muka surat tapi bukan 10 muka surat penuh pun sebab ada contoh-contoh juga. Dan untuk yang ini cikgu tak nak awak upload semua page di Google Classroom. Nanti cikgu buat tapak dulu dan cikgu bagi tahulah instruction dia. Cikgu tak nak semua page, beberapa page sahaja. Okay? Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu lepaskan awak lepaskan awak cikgu punya kelas lepas ni ada lagi, kelas form 5 pula. Okay, jom kejap cikgu nak tutup dulu jap. So harapnya minggu depan cikgu boleh habiskan satu lagi tajuk, iaitu motion graph motion, apa tak? Graf gerakan.